عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله القائل إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمعلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيا أيها المسلمون اتقوا الله أوصيكم وإياي بالتقوى الله فقد فاز المتقون. قال الله تعالى: أعوذ بالله السميع العليم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, saya mohon supaya kita sama-sama meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melaksanakan segala perintahnya dan meninggalkan segala tegahannya. Maka kita sama-sama memberikan sepenuh tumpuan kepada khutbah yang akan disampaikan. Janganlah berbual-bual dan mereka-leka dengan telefon bimbit. Semoga khutbah ini mendatangkan manfaat kepada kita semua. Tajuk khutbah kita pada hari ini ialah zakat payung asnaf. Muslimin yang dirahmati Allah sekalian, masyarakat selalu keliru siapakah yang layak menerima zakat. Hakikatnya Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahawa hanya ada 8 golongan sahaja yang boleh mendapat santunan zakat, sebagaimana maksud firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Taubah ayat 60 yang telah dibacakan permulaan khutbah tadi. Sesungguhnya sedekah-sedekah yang zakat itu hanyalah untuk orang fakir dan untuk orang miskin dan amil-amil yang menguruskannya dan orang mu'allaf yang dijinakkan hatinya, dan untuk hamba-hamba yang hendak memerdekakan dirinya pada jalan Allah, dan orang yang berhutang dan untuk dibelanjakan pada jalan Allah, dan orang musafir yang keputusan wang dalam perjalanan. Ketetapan hukum yang demikian itu ialah sebagai satu ketetapan yang datangnya daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan ingatlah, Allah Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Maknanya hanya mereka yang termasuk ke dalam golongan di atas hanyalah yang layak. Ibu tunggal, anak yatim, gelandangan maupun warga emas hanya layak jika termasuk ke dalam salah satu asnaf. Contohnya, ibu tunggal yang miskin dibantu atas sifat kemiskinannya, bukanlah kerana sifat ibu tunggal. Agama juga amat memberikan keutamaan kepada asnaf fakir, miskin dan mu'alaf. Maka mereka yang telah menerima pakej bantuan yang meliputi supaya dapat keluar daripada kemiskinan dan tidak selamanya bergantung kepada bantuan. Di antara bantuan itu ialah sara hidup bulanan, perumahan yakni sewa baik pulih, dan membina bangunan, pendidikan, prasekolah hinggalah ke universiti, dan ekonomi untuk menjalankan perniagaan. Sidang jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bolehkah kita membayar zakat pendapatan di luar negeri daripada tempat kita berkhidmat? Ketahuilah bahawa zakat pendapatan mestilah dibayar di tempat di mana kita berkhidmat dan tempat untuk kita mencari rezeki. Walaupun kita menetap di luar daripada daerah tempat kita berkhidmat. Perkara ini telah dijelaskan oleh Imam Mawardi dalam kitab Al-Hawi Al-Kabir bahawa فَإِنْ كَانَتْ زَكَاةَ مَالٍ فَالْمُرَاعَى فِيهَا مَكَانُ الْمَالِ لَا مَكَانُ الْمَالِكِ. Maksudnya, maka sekiranya yang berkaitan dengan zakat harta, maka yang diraihkan dalam hal ini adalah tempat harta dan bukannya tempat tinggal orang yang memiliki harta tersebut. Sandaran ini menunjukkan keutamaan membayar zakat di tempat seseorang itu mendapatkan rezeki. Ini adalah kerana
fakir miskin di kawasan tersebut adalah lebih layak untuk menerima zakat daripada hasil yang ditunaikan oleh pembayar-pembayar zakat di kawasan tersebut. Ini berdasarkan keputusan Jawatan Kuasa Fatwa Negeri Selangor yang telah diwakilkan pada 9 Mei 2002 telah menjelaskan bahawa semua umat Islam yang tinggal ataupun bekerja di Selangor hendaklah membayar zakat pendapatan kepada Pusat Zakat Selangor. Muslimin yang dirahmati Allah sekalian, urusan zakat Selangor amat menjaga amanah dalam urusan zakat. Segala peruntukan yang dibelanjakan tidak disembunyikan dan dilaporkan setiap tahun. Aspek agihan menjadi keutamaan supaya para pembayar tahu ke mana wang mereka diagihkan. Pada tahun 2022 misalnya, sebanyak 1.05 bilion telah diagihkan kepada semua asnaf. Ia meliputi 207.2 juta untuk fakir, 360.8 juta untuk miskin, 131.4 juta untuk amil, 52.2 juta bagi mu'alaf, 22.9 juta bagi riqab, 90 juta bagi gharimin yang orang berhutang, 183.9 juta bagi fisabilillah dan 0.9 juta bagi ibnu sabil. Melalui program pembangunan sosial misalnya, sebanyak 627.75 juta dibelanjakan dan mendatangkan manfaat kepada 162.000 keluarga asnaf dan 444 buah institusi. Lebih membanggakan, seramai 6.000 orang asnaf keluar daripada kemiskinan dan menjadi usahawan. Di bawah program pembangunan pendidikan pula, sebanyak 58.3 juta telah dibelanjakan dengan 95.954 penerima daripada prasekolah hinggalah universiti dan meliputi bidang pengajian seperti pengajian Islam, perubatan, kejuruteraan dan sebagainya. Bagi penghafaz Al-Quran dan mahasiswa hufaz berjumlah 11.1 juta telah diterima oleh 5.234 orang penghafaz Quran. Melalui tunas usahawan asnaf Selangor pula, sebanyak 1.228 asnaf fakir dan miskin di Selangor berjaya menjadi usahawan dalam pelbagai bidang. Muslimin yang dirahmati Allah sekalian, di Selangor sebenarnya terdapat ramai sekali ikon asnaf zakat yang menempuh nama sebagai manusia tauladan. Di antara ikon asnaf yang berjaya di Selangor ialah Profesor Madya Datuk Dr. Haji Margawi bin Abdullah yang kini merupakan Naib Chancellor Universiti Islam Selangor ataupun UIS. Beliau akan contoh asnaf mu'alaf yang dibantu daripada awal keislamannya, sehinggalah akhirnya berjaya mengangkat martabat dirinya setanding, malah lebih tinggi berbanding dengan orang lain. Malah pada ketika ini beliau sentiasa menjadi sumber inspirasi kepada ramai pihak dalam mencipta kejayaan walaupun berstatus mu'alaf. Kita juga boleh berbangga dengan anak-anak asnaf yang sudah melepasi gerbang universiti, menggondol ijazah dan selanjutnya menjawat jawatan pelbagai pekerjaan, menjadi doktor, tenaga pendidik, pensyarah, juruter dan sebagainya. Mereka membuktikan bahawa zakat yang disalurkan mendatangkan kesempatan untuk mencipta anjakan dalam kehidupan. Sidang jemaat yang dirahmati Allah sekalian, hakikatnya dengan kemampuan mengagihkan zakat sebanyak 1.05 bilion dan kutipan zakat sebanyak 1.07 bilion pada tahun 2022 jelas menunjukkan urusan zakat Selangor benar-benar dipercayai. Semua ini didapati dengan penuh perjuangan sejajar dengan usia 30 tahun zakat Selangor pada tahun 2024. Maka pengurusan zakat Selangor sedar bahawa kunci kejayaan ini adalah dengan istiqamah mendatangkan khidmat yang terbaik, khususnya dalam aspek agihan zakat. Apabila pembayar zakat berpuas hati, mereka akan terus setia menunaikan zakat. Pengurusan zakat Selangor juga menjadi contoh kepada banyak negara seperti Indonesia, Thailand dan banyak lagi. Mereka teruja melihat inovasi zakat di Selangor dan mendatangkan manfaat yang cukup banyak kepada umat Islam. Maka untuk memastikan kejayaan ini berkekalan, ia perlu terus mendapat sokongan semua pihak. Cara yang mudah, laporkanlah kepada zakat Selangor jika didapati ada di kalangan orang yang layak dibantu, dan buanglah sikap cara sembarangan
menularkan isu-isu zakat di media sosial. Muslimin sekalian, hati memohon supaya kita sama-sama berganding bahu memperkasakan zakat di negeri Selangor ini. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Muhammad ayat yang ke-7, A'udzu billahi as-sami'il 'alim. Ya ayyuhalladzina amanu in tansurullah yansurkum wa yutsabbit aqdamakum. Sadaqallahul 'aliyyul 'azim. Yang bermaksud, wahai yang beriman, jikalau kamu membela agama Allah, nescaya Allah akan membela kamu untuk mencapai kemenangan dan meneguhkan tapak pendirian kamu. Ingatlah, setiap usaha kita meringankan beban umat Islam yang lain, maka Allah Subhanahu wa taala menjanjikan untuk meringankan beban kita. Hadis daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Man nafasa al-mu'minin kurbatan min kurabid dunya, nafasallahu anhu kurbah min kurabi yaumil qiyamah. Wa man yassara ala mu'sir, yassarallahu alaihi fid dunya wal akhirah. Wa man satara musliman, satarallahu fid dunya wal akhirah. Wallahu fi 'auni al-'abdi ma kana al-'abdu fi 'auni akhihi." Maksudnya, sesiapa yang membebaskan seseorang manusia itu daripada kesusahan dunia, maka Allah Subhanahu wa taala akan melepaskan daripada kesusahannya pada kiamat kelak. Sesiapa yang memudahkan orang lain dalam kesusahan, maka Allah akan memudahkannya di dunia dan juga di akhirat. Sesiapa yang menutup aib saudaranya yang Islam, maka Allah Subhanahu wa taala juga akan menutup aibnya di dunia dan di akhirat. Allah Subhanahu wa taala akan membantu hamba-Nya selagi mana hamba itu membantu akan saudaranya. Hadis riwayat Muslim. Sidang Jumat sekalian, mengakhiri khutbah pada kali ini, berikut adalah beberapa perkara yang boleh jadikan sebagai pedoman. Yang pertama, umat Islam hendaklah memahami bahawa zakat itu amat besar peranannya dalam memayungi kemaslahatan umat Islam. Yang kedua, umat Islam juga perlu sedar bahawa pengurusan zakat yang baik akan menatijahkan kebaikan kepada umat Islam di negeri ini. Yang ketiga, zakat Selangor selaku institusi yang diamanahkan oleh Duli Yang Maha Mulia Sultan Selangor untuk menguruskan zakat perlulah diberikan sokongan dan secara moral dan material supaya dapat menjalankan fungsinya dengan sebaik mungkin. A'udzubillahi samil alim. Innama waliyukumullahu wa rasuluh والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. Maksudnya, sesungguhnya penolong kamu hanyalah Allah dan juga Rasulnya serta orang yang beriman yang mendirikan sembahyang dan yang menunaikan zakat sedang mereka rukuk, yakni tunduk menjunjung akan perintah Allah. Surah Al-Maidah ayat yang ke-55. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.